Rahman pemurahnya Allah. Sehingga kan bukan kata orang Islam, orang beriman saja Allah Ta'ala beri nikmat, bahkan kepada orang yang kafir pun Allah beri nikmat. Rahman semua dapat. Batu kita makan nasi, orang kafir pun makan nasi. Kita makan lencok, orang kafir makan kok lencok. Sama je. Kita minum air syirak, orang kafir ada minum air syirak. Minum air syirak kok. Dia ada telur katak di dalam. Makna lebih dia dah pula daripada kita. Tak apalah. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau Sayyidina Ali, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadratullah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu setelah selesai mengerjakan solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita pahala yang banyak berterusan, yang mana insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faghar. Dua nikmat yang sering manusia lalai ataupun melupakan nikmat yang besar ini, iaitulah nikmat sihat dan juga yang keduanya nikmat kelapangan masa. Kerana apabila disebut akan nikmat ini suatu perkara yang menggembirakan manusia, nikmat yang Allah beri kepada kita ini banyak. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Allah Ta'ala kata, mu nak bilang nikmat pemberian daripadaku, la tuhsuha, tak boleh nak bilang. Ambil kalkulator nak bilang nikmat, pecah kalkulator. Kerana banyaknya nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu bila kita baca Quran, kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, penyayang. Pasal apa? Apabila kita menyebut nak melakukan satu-satu pekerjaan, kita mulakan dengan bismillah. Ulama-ulama nak ambil berkat. Kerana apabila satu pekerjaan yang tidak salah pada syarak, kita mulakan dengan nama Allah, akan jadi berkat pekerjaan tersebut. Dalam bismillah itu Allah Ta'ala kata, aku ni Tuhan bersifat dengan Rahman dan juga Ar-Rahim. Rahman pemurahnya Allah. Sehingga kan bukan kata orang Islam, orang beriman saja Allah Ta'ala beri nikmat, bahkan kepada orang yang kafir pun Allah beri nikmat. Allah beri nikmat. Bahkan kalau kita tengok nikmat yang Allah beri kepada orang yang tak beriman, kepada orang kafir, kadang-kadang kita tengok lebih dia dah pula. Kerana apa? Ar-Rahman. Allah ini bersifat dengan Rahman. Ar-Rahmanu fid dunya. Rahman ini di dunia, kata ulama-ulama. Ar-Rahim fil akhirah. Dan Rahim ini
Allah akan gunakan sifat itu kepada orang beriman, yakni Allah limpah kurniakan hadiah pemberian anugerah yang sangat besar kepada orang beriman pada hari akhirat. Orang kafir tak dapat. Ar-Rahim, Ar-Rahman semua dapat. Batu kita makan nasi, orang kafir pun makan nasi. Kita makan lencok, orang kafir makan kok lencok. Sama je. Kita minum air syirak, orang kafir ada minum air syirak. Minum air syirak kok. Siap ada telur katak di dalam. Makna lebih dia dah pula daripada kita. Tak apalah. Kerana Allah ini bersifat dengan Rahman. Rahmannya Allah sehingga kan diberi segala-gala semua makhluknya nikmat. Batu permulaan mukadimah kita tadi, kalau nak bilang akan nikmat pemberian daripada Allah, tak boleh nak bilang. Bilang nikmat sihat, nikmat boleh melihat, nikmat boleh mendengar, nikmat boleh makan, nikmat boleh minum, nikmat boleh bercakap. Betul tak? Nikmat ada bini, nikmat ada laki, nikmat ada anak-anak, nikmat ada rumah, nikmat kenderaan, nikmat berok, nikmat kecil. Allahu Rabbi, banyak nikmat. Lalu orang yang apabila diberi akan hadiah, diberi akan pemberian yang molek, pemberian yang baik, pemberian nikmat, hendaklah dia balas jasa. Tanda bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi akan nikmat. Kalau orang beri kepada kita hadiah, jarang beri kepada kita, maknanya pengak pisang semakuk, tanda kita terima kasih, kita buat guna, kita ucap terima kasih. Nak ui molek lagi, tak padang ni terima kasih, kita balas pula. Jadi kita pengak pisang, kita balas pengak jagung. Betul tak? Tanda apa? Terima kasih. Kalau maknanya ada kawan-kawan kita beri pitih ceria ke anak kita, biar raya lama dah habis pun ambil pitih ceria. Anak kita dah ucap terima kasih, kita marah. Kita kata, kata terima kasih pun. Dah anak budak-budak ambil ceria buatlah racik. Dia kata terima kasih. Mak ayah pandai je suruh anak-anak kata terima kasih. Tapi mak ayah kadang-kadang lupa untuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi akan nikmat kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, malam ini Allah beri kepada kita nikmat boleh duduk di dalam majlis ilmu. Nikmat ni. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam surau yang sangat cantik, ada ekong dah pula. Kalau Terengganu ada kat majlis ilmu tak boleh, tapi tak aci pasang ekong. Belah-belah Terengganu. Tak boleh pasang lagi ekong, tidak dibenarkan. Kena pasang kipas. Ekong tidak dibenarkan. Ni boleh pasang ekong. Alhamdulillah. Duduk dalam sejuk, dalam nikmat lah ni. Semayang pula, semayang sujud atas jadah, atas kapek. Nikmat tak? Nikmat zaman Nabi sujud atas tanah. Nabi sahabat-sahabat semayang sujud atas tanah. Lepas tu setengah meriwayatkan apabila Nabi memberi salam, Nabi sapu akan wajahnya. Kerana apa? Terlekat akan pasir-pasir dan tanah-tanah pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat duduk dalam majlis ilmu ini nikmat. Duduk dalam majlis ilmu, balik daripada majlis ilmu nikmat. Lepas tu kita minta dengan Allah, keluar saja daripada majlis ilmu, ada doa dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana mu pilih aku duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, tolonglah pilih pula aku pada malam yang seterusnya. Pilih pula. Nak istiqamah. Tambah mari malam ni saja, esok tak ada dah lah. Tambah mari sekali-sekala kalau boleh nak mari semua majlis ilmu. Pasal dapat banyak kelebihan sangat duduk dalam majlis ilmu. Duduk saja-saja tak payah cakap, duduk diam. Hak tolong cakap, hak duduk depan. Kita mari duduk diam sudah dengar.
Setuju pun senyap, tak setuju pun senyap. Rasa cakap banyak lah. Nah, lagi habis semayang ramai-ramai. Semayang pula duduk belakang, rasa duduk depan dengan Tok Imam. Tukang baca kuat Tok Imam je, Fatihah. Kita baca slow dah, mudah tak? Nikmat tu. Bawa sejadah pula ni masing-masing ni. Nah, kalau setengah tu bawa sejadah tebal-tebal. Sekali sujud tak jumpa cari hidung. Tak apa, itulah nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita ucap terima kasih, tanda syukur kepada Allah taala. Kemudian tanda kita bersyukur lagi kepada Allah taala. Bulan yang hampir dengan kita, iaitulah bulan Korban. Lepas tu kita cakap dengan penganjur tadi, ditanya nak tajuk, kata kau anda korban pun boleh bagi tajuk korban. Semalam pun tajuk korban kau, tak apa, 2 kali korban. Yang dekat dengan kita hari raya Aidil Adha. Tak lama dah. Panjang umur, rayalah kita hari raya Aidil Adha. Atau dinamakan hari raya haji, hak tula ni, kerana bulan orang mengerjakan haji. Cuma tahun ni dah lagi haji ya. Tahun depan panjang umur insya-Allah. Hari raya Korban pun ia juga, hari raya Aidil Adha pun juga sama. Adha ni udhiyah, penyembelihan korban. Hak sama, hak tula je. Lalu apabila hampir kepada kita suatu hari raya yang sangat besar, kita ambillah kesempatan. Kerana tanda orang bersyukur kepada Allah, dia menyembelih akan korban. Sebenarnya korban, tak ada syukur pada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, kami anugerahkan kepada engkau, hei Muhammad, Al-Kautsar, pemberian yang sangat banyak dunia dan akhirat. Seorang ulama menafsirkan Al-Kautsar ini iaitulah satu sungai yang mengalir pada hari akhirat nanti, iaitulah sungai Al-Kautsar atau kolam Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sembahyang dan lakukanlah korban, yakni penyembelihan kerana Tuhan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Muhammad, dialah orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kolam Kautsar adalah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kolam yang bertatahkan permata. Kolam yang Tuhan buat bertatahkan permata. Comel kolam buat daripada permata. Tak ada atas dunia. Kolam hak Tuhan buat, Tuhan sabit daripada permata. Kolam atas dunia daripada semi. Semi cak naga. Gaung apa benda ni, pasir garang. Dalam pasir garang ada taik kucing 3 tokor. Gau buat kolam. Boh mozaik apa semua jadi kolam. Lepas tu boh air dalam. Tang klorin apa semua kolam. Lepas tu mandi ramai-ramai. Dah gerak tu. Kolam dalam hari akhirat nanti yang mengalir. Airnya kata Nabi lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Barang siapa yang meminumnya satu tegak, tidak akan dahaga dulu kini selamanya. Satu tegak. Batu kata ulama-ulama, apabila minum air kolam Kautsar di padang mahsyar nanti, apabila masuk syurga, duduk dalam syurga tak dahaga. Pasal apa? Minum dah air kolam Kautsar tadi. Dan tu dalam syurga minta air macam-macam. Minta air bukan kerana dahaga, tapi untuk berseronok-seronok, bernikmat-nikmat.
Macam orang kaya makan di hotel kan. Bukan lapar. Tapi nak berseronok-seronok. Duduk kedai makan, duduk kat hotel apa semua, order air. Bukan lapar, bukan dahaga. Tapi nak seronok-seronok. Begitulah orang mukmin duduk dalam syurga. Tidak dahaga, tidak lapar. Kerana Allah menghilangkan dahaga dan laparnya apabila duduk di mahsyar. Dahaganya hilang kerana minum air kolam Kausar. Laparnya hilang kerana berpuasa di atas dunia. Cuma order ataupun makan di dalam syurga untuk berseronok. Jadi kita nak minum dah air kolam Kausar hari akhirat. Nak minum. Selalu darah tak boleh minum tu. Jadi kena kuat kan nak minum dah. Nak biar kuat kan semangat. Semangat sikit. Amalan tak apa kan. Amalan kita memang darah tapi biar semangat. Betul tak? Biar ada semangat. Nak minum air telaga Kausar. Biar aku tak munasabah bang. Aku tak sabah muka aku ni. Muka aku ni muka poreng. Muka banyak maksiat. Muka banyak buat dosa kepada Allah. Tapi aku nak minum air kolam Kausar. Aku kasih kepada Nabi. Aku kasih pada sunnah. Kasih pada sunnah. Kasih pada Nabi ni. Walaupun dalam hidup kita berapa juzuk sangat, berapa kerak sangat kita menghidupkan sunnah Nabi, tapi kita kasih pada Nabi, kasih pada sunnah Nabi. Kita kasih orang pakai jubah, kita kasih orang pakai serban, kita kasih orang pakai kopiah, kerana itu pakaian Nabi. Walau kita pakai topi sudu. Kita pakai topi sudu. Tapi orang pakai serban, orang pakai jubah, orang pakai kopiah, kita kasih. Kerana ini adalah sunnah Nabi. Ini pakaian Nabi. Okey tu. Daripada kita, marah orang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana kata ulama-ulama ada golongan yang tak dapat minum air telaga Kausar. Golongan mana ini? Itulah golongan yang membelakangkan hukum Allah. Nabi katakan depan sahabat-sahabat, aku akan tunggu umatku nanti di tepi kolam Kausar. Nabi tunggu kita hari akhirat kat tiga tempat. Tepi kolam Kausar, tepi titiang sirat, dan di tepi timbangan mizan. Tiga tempat ni. Nabi berulang untuk beri syafaat kepada umat dia. Duduk cegah, Nabi berdiri, sebut dalam kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Kata Syekh Idris Mardawi rahimahullahu taala mendatangkan hadis, Nabi berdiri di dekat kolam Nabi, Nabi nampak umat dia mari dengan bercahaya ni, Nabi panggil. Halumma, mari sini, mari minum air telaga Kausarku, kata Nabi. Ada sekali mari ramai umat Nabi. Ada sekali mari seorang je mari. Yang menyedihkan seorang mari dalam keadaan bercahaya mukanya. Anggota wuduknya bercahaya. Nabi nampak dia nampak Nabi. Malaikat kata, ya Rasulullah, jangan panggil. Pasal apa jangan panggil? Malaikat tu umat aku kan tu, tak nampak muka bercahaya. Betul dia umatmu, tapi dia melakukan bermacam-macam bid'ah dan perkara yang baru di dalam agama. Dia melakukan bermacam kezaliman, maksiat di atas muka bumi ketika mana dia hidup. Menunjukkan kata ulama-ulama kita hanya semayang semata-mata tak cukup lagi. Kerana apa? Yang Nabi panggil wajahnya bercahaya, anggota wuduknya bercahaya. Kalau seseorang manusia itu tidak semayang, nescaya dia tidak mengambil wuduk. Bila tidak mengambil wuduk, bangkit daripada kuburnya nanti, wajahnya tidak bercahaya. Tak ada cahaya. Orang yang dikatakan bercahaya anggota wuduknya kerana atas dunia dulu dia berwuduk. Dan orang berwuduk sudah tentulah mengerjakan salat. Betul tak? Takkan wuduk tak semayang. Mesti wuduk semayang. Jarang wuduk saja, lepas tu tak semayang. Pandai ambil wuduk. Dan awak ambil tahajud. Dah lepas tu baca Quran. Dah, lepas tu nak lomba motosikal. Jarang, bodoh no. Mereka ambil wuduk. Nak awak ibadat pada Allah.
tiba-tiba dihamba oleh malaikat. Malaikat hamba. Dari minum air telaga Kausar. Allahu Rabbi. Bayang. Dia tengok dah muka Nabi. Nabi pun tengok dah muka dia. Tapi kena hamba. Kecewa tak? Allah kecewanya lah. Kata ulama-ulama, tanda orang tak dapat minum air telaga Kausar, inilah tanda ahli neraka Allah wal'iyyazubillah. Bagaimana nak dapat minum air telaga Kausar kalau atas dunia lawan hukum Allah. Nah, dok semayang lawan ulama-ulama. Tu tak? Mendedahkan aurat. Hak jatang tukar tina, hak tina tukar jatang. Tak? Nak minum air telaga Kausar macam mana? Nah, dia jatang, lepas tu ubah penang pelang jadi orang perempuan. Kena laknat. Nah, orang jadi laki-laki jadi puan ni orang yang kena laknat. Hidupnya tidak berkat, tak berkat. Dah bayanglah ni dalam negara kita. Pondang-pondang, bapuk-bapuk ramai mana. Bebas ke sana dan kemari. Bahkan berbangga-bangga dah pula. Membuat tontonan video upload di dalam Facebook. Allah. Anak-anak kita tukang share, tukang like. Ada apa-apa? Dah dia jatang. Mana ada berehor kolpura dengan panggil kopek. Ni cocok ni. Buat pembedahan plastik. Allahu Rabbi. Buah plastik dalam ni. Ia buah cetong dalam. Mana naik macam orang puan jadi. Kemudian dia solek-solek muka dia macam orang puan. Cukur ni misal ngejanggut macam orang puan. Kalau ayah haji tengok, wah. Kalau tak kena, sungguh tak kena, memang orang kata orang puan. Dengan tubuh hang dia pandai, cocok situ, punggung jadi naik. Jadi obat dia, hormon dia. Jangan main ni boleh buat. Ada piti boleh buat. Punggung ni boleh suntik jadi besar punggung. Punggung besar pada bini terimam. Molek-molek ada. Allahu Rabbi ni barang kena laknat belaka ni. Kita tolong rakyat. Memang orang marah ni rakyat ni. Tapi qulil haq walau kana murra. Bercakaplah benar sekalipun pahit. Kena khabar. Barang mungkar kena rakyat. Man ra'a minkum munkara fayughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang nampak kemungkaran, hendaklah cegah dengan tangan, yakni kekuasaan yang dia. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu, kalau lemah, kalau dakwah cetang dengan lisan. Khabar ni haram, ni kena laknat, ni berdosa, ni masuk neraka. Kena khabar. Tak boleh diam diri berdosa. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tak mampu juga qalbi dengan hati. Kena beci. Barang muka kena beci. Dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Inilah selemah-lemah iman. Bermaksud kalau tak cegah juga dalam hati, menunjukkan seiman seseorang itu rosak atau tidak sempurna atau tidak beriman kepada Allah wal'iyyazubillah. Jangan main. Lepas tu bila kita balik daripada rumah, kita tengok anak-anak kita tengok TV, cerita-cerita yang mungkar, cerita-cerita yang berdosa, mendedahkan aurat, kita kena beci. Sebelum beci kita kena guna. Jawatan hak kita ada, kalau kita ayah kita kena larang. Kalau tukar TV channel lain, jangan tengok cerita gini tak baik, ni tak tutung aurat. Kena kata gitu. Kalau tak kata ayah dosa. Jangan main. Kena kata tukar TV lain. Tamu ayah tamu tengok cerita-cerita gini. Tamu tengok drama-drama gini. Tudung-tudung duk akan. Bukan mak daramu, bukan mak daramu belakang. Kena khabar gitu. Dah ayah mana kata. Ayah mana nak tolong khabar gitu. Ayah balik surau ni balik ada. Kuku derah ayah. Ngakem dia. Nak tengok atas. Ayah kata, dah jadi dah nikah dorang.
Ayah pula. Allah, patut dia agak dak wiri ayah. Serah. Pasal takut ketinggalan drama swasta. Takut nikah dengan orang lain. Ni berat ni. Berat dan berat. Mak dah kira belunjur terik mak depan TV. Biskut jagung Aksan duduk sebelah cicah air. Tengok TV anak-anak. Allahu Rabbi, cerita-cerita yang haram tak boleh tengok. Jangan tengok. Cerita orang beriman kan. Kita orang belajar ilmu agama kan mesti ada hukum. Betul tak? Baik. Fasallili, maka dirikanlah sembahyang, wanhar, dan lakukanlah ibadah korban. Hukum melakukan ibadah korban sunat muakkad, sunat muakkadun, sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau wakil pada keluarga, sunat kifayah. Yang ni sunat yang kalau dalam keluarga tu seorang saja masuk, yang lain sudah terlepas daripada sunat kifayah. Manakala ayah masuk, hak lain terlepas adalah. Atau maknanya kalau abang masuk, kalau kakak masuk sebahagian korban pada tahun ini, maka yang lain terlepas. Maksudnya kalau tak masuk belaka pun tak ada sifat rasa sunat. Kau wajib sunat. Tapi sunat yang sangat-sangat dituntut di dalam agama kita. Nampak? Pasal apa kita buat korban ni? Sana ya, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita cari binatang korban, kita sembelih dan dagingnya kita bahagi-bahagikan. Tanda syukur tu. Tanda syukur kita dapat anak. Kita sembelih kambing, kita sembelih lembu, dinamakan aqiqah. Sunat dimasak. Lalu dibahagi-bahagikan dagingnya yang telah masak, gula yang telah masak, atau panggil orang makan rumah kita, dipanggil aqiqah. Dan korban apa beza? Korban dengan akikah. Akikah ni bila-bila masa boleh buat. Korban dia ada bulan. Zulhijjah 10, 11, 12, 13. 4 hari. Boleh buat korban. Yang tu 10, 11, 12, 13. Hari ke-14 boleh buat tak korban? Tak boleh buat. Jangan lajau, ingat tu. Ada orang lajau. Kita buat hari ke-5 tau. Pasal hari ke-5 baru anak-anak balik belaka. Hak Kuantan balik, hak Johor balik, hak Besut balik, hak Putrajaya balik. Jadi, mana mau dah kita boleh cuti lek buat mak ni. Mana? Hanya ayah mu kan. Ayah kata, dah awak hari kenang senang. Hari kenang dia belaka. Telefon Tok Imam, mana? Dah gini lah, kita pakai ada anak-anak beranak kita dah, kita nak minta Tok Imam meleh lah lembu kita ni. Tok Imam kata bila? Hari raya kenang. Tok Imam kata hari raya kenang tak sibuk, insya-Allah boleh. Ngata Tok Imam bodoh. Mana boleh? Kalau sembelih juga tak jadi korban, dipanggil sembelihan biasa. Boleh makan, tak jadi korban. Pasal korban ni dia ada hari dia, hari raya Aidil Adha, dia ada hari dia. Cuma ada pandangan ulama-ulama, dia kata boleh buat hari ke-5. Pasal apa buat hari ke-5? Kerana hari raya korban ni 10, 11, 12, 13 ni, lembu kita terlepas. Cari tak jumpa, cari Allah berat menanang dah. Ada kat jenis lembu terlepas. Ikat dah orang tak boleh pung butuh lari. Kejar masuk dalam rok tak jumpa cari. Balik tak balik lembu hari raya ke-5, hari ke-5. Lagu mana? Kata setengah ulama boleh qada. Pasal bukan sengaja. Dia lari sungguh. Hari kedua dah balik, pandai dia. Hari ketiga dah balik, keempat dah. Hari ke-5 baru balik. Lembu balik dengan MRT balik. Lagu mana? Boleh qada. Boleh. Kata setengah ulama lah. Tapi saja nak eret hari ke-5 kena tak boleh. Jadi kita kena ingatlah apabila kita pakat masuk ramai-ramai korban,
buatlah yang terbaik. Akak jual beli lembu biar comel. Kalau jenis nak wakil biar molek. Kemudian bila nak memilih akan binatang korban, pilihlah dalam keadaan yang terbaik. Jangan pilih binatang yang terlalu kurus. Kata ulama-ulama, kalau gemuk afdal. Kerana korban berhajat kepada daging. Mana-mana binatang dagingnya banyak, itu yang paling afdal. Lembu, kambing, unta, biri-biri. Mana yang paling banyak daging? Biasa unta kan, maka unta afdal. Tapi unta tempat kita bayar. Galiknya lembu kambing kan, maka carilah lembu yang bertubuh gemuk, yang daging banyak. Itu paling afdal. Nampak? Tapi kita jenis sayang ke bitih. Lembu besar, mahal harga dia 6,000, 7,000. Dia kata mahal pula. Mahal ingat Ustaz, 6,000 tau. Jadi berapa sebahagian? Boleh. Hak besar murah, tapi payah nak dapat. Kebiasaan lembu kuru baru murah. Kuru je lembu. Memang kita pilih hak kuru pasal apa? Murah. Goliknya gitu lah. Hak ni berapa sekor ni ayah haji lembu nak buat korban tahun ni? Hak ni 4,800. Mahal. 2,800 ada. Mana ada lembu 2,800. Kambing 1,800. Cari opso. Tak apa. Kita dalam bab untuk kita buat ibadat kepada Allah, jangan kita beraluh, jangan kita berkira. Biar terbaik. Minggak buat korban tapi Allah Rabbi kuruhnya lembu. Lembu macam dia lembu isyak gam. Kuruh lembu. Tak buat. Waktu turun daripada lari tu dah molek. Guling 2 kali mampu gerak. Jadi dok gerak dengan lembu. Buat apa? Dak murah kan? Hak gagah-gagah lah pasal kita nak buat korban kan. Binatang yang akan kita tunggang pada hari akhirat insya-Allah. Korban. Binatang korban kita nak naik kan. Waktu munasabah kalau lembu 7 orang, 7 bahagian. Kalau kambing 1 bahagian. Seorang aja. Kambing tak aci, tak sah buat 2 bahagian. Ada orang buat kambing 7 bahagian, balik awal tu. Tak boleh. Kambing untuk seorang saja. Boleh bagi 2 tadi. Lembu, unta 7 bahagian. Ingat tu? Dan buat 8 boleh tak? Ada pejabat buat seekor lembu, 200 orang. Berapa rial seorang? Nyetor mitih. Jadi tak kena ya. Ibadat ni kena belajar, kena ngaji. Tak ngaji jadi tak juru haram lah. Ingat 7. Dalam 7 tu boleh tak kita nak ada dalam 7 bahagian tu ada orang tambah korban dia nak akikah, boleh tak? Boleh? Tak ada masalah, boleh. 7 tu korban belaka boleh. Atau dalam 7 tu seje korban. Atau 2 je korban, hak lain akikah, boleh tak? Boleh belaka-belaka. Dah hak mana paling afdal? Ada orang tanya kan? Hak mana paling afdal? Hak mana Malik buat dulu? Korban ke akikah? Jawabnya dua-dua. Tapi kalau kita ada modal setikam je. Korban ke dulu, akikah ke dulu? Ini banyak pandangan ulama-ulama. Kata ulama, pandangan yang paling bernas, kalau kita ada modal setikam je, mana pun piti tak banyak. Jadi nak pilih nak buat korban ke nak buat akikah? Kita dah akikah lagi ni. Pasal tanya mak dengan ayah kita, mak ayah kita kata mu dak ngekah lagi, mu dak akikah lagi pasal pak mu tak ada pitih dulu. Jadi kita dak ngekah lagi ni, dak akikah lagi. Jadi kita nak akikah dulu ke atau korban dulu? Kata ulama-ulama, kalau akikah sekali seumur hidup. Adapun korban tiap-tiap tahun mari seumur. Jadi buat akikah dulu. Ada pandangan ulama sedemikian.
Ada ulama yang mengatakan kalau dekat dah dengan hari raya Aidil Adha, wah, apa benda ni, korban dulu. Kemudian, habis hari raya Adha, mari bulan-bulan yang lain pula, kumpul modal lain pula, buat akikah pula. Jadi boleh pula atas itu kan. Nak buat akikah dulu pun boleh, nak buat apa benda ni korban dulu pun boleh juga. Jangan dak masuk sudah. Ni gak dak masuk korban pun dak masuk, akikah pun dak masuk belaka. Kira nak daging free. Masuk korban, kita kan ada piti. Lain kita tak ada duit, ustaz. Tak ada duit. Tak apalah, nak mana tak mampu. Kalau mampu tapi tak masuk juga korban, jawabnya tersangat-sangat rugi. Kerana korban, kalau kita tengok sejarah, Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih akan anaknya. Sembelih anak tu asal sejarah korban. Bukan sembelih lembu lalu kan, bukan sembelih unta lalu, sembelih anak dulu mula-mula. Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah dalam mimpi. Nabi Ibrahim kata kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salam, "Ya bunayya inni ara fil manam." Hei anakku yang paling aku kasih. Inni ara fil manam. Sesungguhnya semalam ayah telah bermimpi. Anni adbahuka. Aku menyembelihmu dalam mimpi. Fanzur maza tara. Apa pandangan? Mau rasa guna gamak? Kalau tak terkandung kau. Rasa guna. Jawapan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu kecil lagi. Setengah riwayat kata 9 tahun. Je. Apa jawab Nabi Ismail alaihi salam? Ya abati, hei bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Suruh buat tak setara. Padahal nak suruh sembelih dia, sembelih ni mana bunuh. Sembelih ni mana gorok tekuk. Tu mana sembelih. Tapi tetap mereka if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku ini didapati di kalangan orang-orang yang sabar. Hebat Arab Nabi Ismail. Ujian daripada Allah kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Bukan suruh sembelih kambing, bukan suruh sembelih lembu, sembelih anak, tetap patuh perintah daripada Allah Ta'ala. Kita suruh potong tangan pencuri, kita tak potong. Siang kau orang curi potong tangan dia. Kalau kaki tak ada tangan nak hijim dia. Pulau. Ni. Mulut-mulut orang yang jahil. Dan kalau dia ada tangan, dia curi rumahmu pula pada. Keguna. Potong tangan ni bukan potong lalu. Kita ingat kalau potong tangan, ingat orang curi, potong, takir. Ingat senang nak ke potong. Kena masuk mahkamah, kena masuk bicara, kena ada saksi, kena barang hak dicuri pula. Kena cukup nisab. Curi lipat je pun tak potong tangan. Curi telayang tak potong tangan. Dia ada nilai dia yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Itu curi potong tangan. Nyanyi kaki habis kudung tangan. Orang Melayu, la ilaha illallah. Ni berat. Mulut-mulut orang yang tak mau mengaji. Tak mau belajar dulu bagi kita tahu. Belajar dulu, dengar duduk dalam majlis ilmu dulu baru kita nampak gini. Agama ini sangat-sangat mudah. Nak membantu kita masuk dalam syurga Allah. Allah ni sayang kita. Allah sayang tak kita? Sayang. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi tunjuk. Sahabat mu nampak tak seorang perempuan sedang dukung anak dia beri susu. Kecil je anak dia.
tengah beri susu kepada anaknya dengan penuh kasih sayang. Sahabat kata, nampak ah? Nabi kata, mu rasa mak dia sayang kan anak dia? Sahabat kata, ya Rasulullah, nampak pada gaya dan kami pun sedia maklum. Memang seorang mak terlalu sayang akan anak-anaknya. Nah, dengan peluk rumahnya, dengan beri susu pula, memang sayang. Kata Nabi SAW, ada yang lebih menyayangi daripada ibu menyayangi anak. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi akan hambanya melebihi ibu menyayangi, mengasihi akan anaknya. Allah Ta'ala. Acik kita bilang banyak mana dosa kita buat pada Allah. Allah raya keh lalu. Pa buat dosa, pa buat maksiat, pa mengupak, pa maknanya macam-macam dosa kita buat pada Allah. Allah beri peluang. Allah tutup aib kita, tutup. Buat dosa tutup. Betul tak? Kita mari masjid, mari surah malam ni pasal Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kita mari dak malam ni. Tidak ada seorang manusia pun yang akan berani keluar daripada rumah kerana terlalu malu. Nah, akan aibnya telah diketahui oleh orang. Tapi kita keluar dalam keadaan pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, ada kayu sugi pula celah telinga ni pasal apa? Pasal orang tak tahu aib kita, dosa kita kepada Allah. Kerana Allah menutup akan aib-aib hamba. Batu Allah Ta'ala marah kita pergi buka aib. Allah tutup dah, dia pergi buka pula aib. Nah, dosa besar. Nah, dia berzina dah, kemudian dia umum pula. Dia cerita pula dia telah berzina semalam dalam Instagram, dalam Facebook ni. Perilaku umat akhir zaman yang jahat. Allah tutup aib dia. Nah, dia pergi cerita ke orang. Oh, power malam zina. Dengan gambar apa semua. Allahu Rabbi ni. Akhir zaman. Nah, dia berzina dah sebesar dah. Kemudian dia berbangga-bangga pula. Allah. Macam tadi ya. Nah, tukar jantina, tukar dah. Nah, upload dalam Facebook pula ni. Bangga sangat. Dengan maksiat yang dilakukan. Nah, ada orang kata pula, dah kalau dia betul-betul salah, nah, Tuhan marah ke dia. Bapa dah panah betul lalu. Ambo, Tuhan nak ikut kamu. Sampai masa Tuhan ajar je. Dah sampai masa Tuhan dah ajar. Nah, tengok macam masa Fir'aun naik atas piramidnya. Mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah Rabbi. Siapa iblis, tempur berapa iblis? Kerana takutnya perkataan Fir'aun yang sangat dahsyat, ngaku sebagai kata iblis, aku jahat-jahat, aku tak ngaku Tuhan. Natang Fir'aun ni ngaku Tuhan tu, lari iblis. Tapi adakah Fir'aun disambut betul? Malik ada. Turun daripada piramid makan tupak soto. Nah, malik ada tu. Sampai masa tenggelam dalam laut merah, malaikat sumbat lupu dalam mulut, baru nak beriman pada Tuhan Nabi Musa. Ada. Nah, beri peluang. Dan kita beri peluang dak taubat pada Allah. Nah, kita ambil kesempatan. Nah, jadikan kita ini di kalangan orang-orang yang kasih kepada Allah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikit lagi, apabila kita buat korban kayak gini, daging korban kita itu, sampaikanlah daging itu kepada orang yang miskin. Jangan tak sampai ada orang daging korban tu musim ketang waktu tu ni. Nak wi ke pok dara wi ke anak dara korban kok, pok dara korban kok, mui kaku aku wi kemu. Lepas tu mak dara korban kok, hak tula. Jadi anak-anak saja. Hak miskin tak sampai. Orang miskin jangan bawa dengan supik ni. Nah, 3 supik ala kocek. Kok boleh daging. Daging anak-anak sajalah ilah. Dah tu korban dia gitu. Tu bukan korban pada.
Korban ni, daging korban itu mesti bahkan wajib diberikan bahagian-bahagiannya kepada orang yang miskin. Faham ni miskin ni? Kita ni ke kawan-kawan kita ya. Kawan kita kat sama kaya kita. Orang ni naik wajah, orang ni naik Navy, orang ni naik Sterong. Nah, biar sampai kepada orang-orang yang miskin. Sebab tu waktu-waktu gini kita kena tengok mana rumah orang miskin. Nah, kita nak beli daging kat gini. Boleh 5-6 buah tak apa dah rumah orang-orang miskin. Tak tahu tanya orang kan dengan orang-orang miskin. Kat gini korban kat gini nak beli daging. Tu. Ni enggak boleh daging wali rumah. Wali rumah daging korban. Boleh spesial wali rumah. Cuma ada api sejuk. Berbual api sejuk. Siapa tak boleh tutup api sejuk. Cokeng kaki-kaki lembu ni. Cokeng ni. Ekor-ekor lembu cokeng. Dah mana daging korban untuk orang miskin? Tak ada. Kalau begitu, korbannya tidak sah. Jangan main. Korban ini menjadi sah apabila ada bahagian orang miskin yang kita beri dalam keadaan mentah. Mentah dah. Jangan masak, mentah. Kalau masak, tak aci. Kena beri mentah. Biar ada. Siapa kepada orang miskin, sama ada nak buat dalam raju, nak buat dalam plastik, nak buat dalam supik, nak buat dalam kertas surat khabar Cina, kau ada. Biar sampai kepada orang yang miskin. Ini daging korban dah. Ada apa? Sah. Kemudian bahagian-bahagian yang lain bagi kita beri ke kawan-kawan kita, jaga-jaga kita, anak-anak kita. Itu baru korban. Tapi yang abadi Allah bukan macam tu. Nah, itu harus saja. Harusnya kita bahagi 3. Satu bahagian kita bahagi 3. Bagaimana? Satu bahagian untuk kita, sebahagian untuk orang miskin, sebahagian ni kita nak bagi kawan kaya pun boleh, kawan-kawan kita hak nak miskin pun boleh. Tu kita bagi 3 bahagian. Hukumnya harus. Yang paling afdal yang macam Nabi buat. Macam mana Nabi buat? Satu bahagian, satu topok daging korban kita, Nabi akak dengan topok tangan Nabi segenggam. Ini yang Nabi makan anak-anak Nabi. Lebihan ni beri kepada semua orang miskin. Ni yang paling afdal sekali pembahagian daging korban. Tapi tak ramai awak. Tak ramai awak. Malaikat ambil segenggam gini, ni orang miskin. Ketua tu ni hak orang miskin ni. Nah, dah lah segenggam gini nak bagi ke orang miskin. Nah, ni kata pula yang haluh-haluh ni. Bagi 18 orang ni. Allahu Rabbi. Nak berapa gram seorang boleh. Kawan tu bawa supir besar, boleh 200 gram. Nah, tu nak buat jepu dah ni. Jadi beraluh sangat, kedekut sangat kita. Nak korban sangat kedekut, nak mampu. Nah, biar ambil secekok gini, golik-goliknya sekilo kan. Dia ambil gini, biasa sekilo lah. Orang ambil gini 130 kilo. Besar benar tanganmu. Nah, biasa ambil gini sekilo kan. Sekilo lebih. Hak ni lebih ni orang miskin. Itu baru korban. Kerana goliknya orang miskin, dia tidak ada harta, tak ada piti nak beli daging. Kerana daging berapa rias kilo? 37 rias, 35 rias kilo. 30 rias kilo. Mana ada duit nak beli? Nah, orang miskin makan anak kembung, anak layang, makan nasi. Nah, jadi kita raikan kepada orang miskin, hari raya korban, beri dia makan daging. Tujuan apa beri dalam keadaan mentah? Supaya bila beri dalam keadaan mentah, dia boleh jual tek, makan tek, jual tek, makan tek. Takkan dia boleh makan spesial gitu lah. Dia pun jual. Nah, untung belah dia. Biar dia suka hari raya. Dia jual 3 rias kilo. Mana dia? Nah, daging dia. Nah, ni dok. Boleh daging, wali rumah. Ayah buat korban tahun ni. Daging ayah ni. Daging ayah ni. Kau. Nah, datuk korban kepala otak apa gitu. Tak usah korban hak bodoh-bodoh gini. Nah, nak korban biar cerdik, biar ada ilmu. Biar sampai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi macam korban Qabil. Nak jadi macam korban Habil. Qabil beri buah-buah yang buruk-buruk, yang kepek-kepek, yang pecah-pecah, yang tak molek, Allah tak terima korban Qabil. Dah Qabil ni apa dia Qabil? Anak Nabi Adam alaihi salam. Wa ada molek Tuhan tak terima. Dah kita anak Nabi mana ni?
Kalau buat dak malik ibadat kepada Allah, lagi-lagi Tuhan dak terima. Habis ni anak Nabi Adam alaihissalam, anak Nabi. Tapi buat ibadat dak juru hara, Allah dak terima. Nah, dah kita anak siapa dia? Anak Nabi mana? Turun ke Rasul mana kita? Ke Nabi Musa ke Nabi Yusuf? Berarti kita kena buat yang terbaik. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah sembahyang dan wanhar dalam keadaan lakukan ibadat korban kerana Tuhan, bukan untuk berbangga-bangga. Jangan berbangga dah. Walaupun kita korban pada tahun ni 7 ekor, bukan untuk berbangga-bangga. Ada orang dia berbangga. Mana tahun ni masuk korban tak? Hamba masuk sebahagian. Tak agak sebahagian. Tengok hamba ni 18 ekor. Jangan main-main. Jangan berbangga-bangga. Nak korban 200 ekor pun tak ada untuk Allah, bukan untuk nama, bukan untuk pujian manusia. Tu dah pakai gawa tu. Jadi daging korban boleh tak kita simpan banyak hari? Tak ada masalah, boleh simpan. Hak 3 hari tu hak awal-awal saja. Kemudian dimansuhkan akan hukum tersebut, jadi boleh simpan akan daging korban bahagian kita. Kan bagi orang miskin. Bagi orang miskin kena wih lalu. Bahagian kita boleh simpan. Lama mana boleh simpan? Tak ada masalah. Walau 200 tahun pun boleh simpan. Hak bahagian kita lah. Bagi orang kena wih. Kena wih. Katakan hari tu orang miskin tak ada. Tak balik lagi. Orang miskin pergi makan angin kamera Highland. Minggu depan baru balik. Maka boleh simpan daging korban ni. Boleh simpan. Bubur dalam peti sejuk. Bila dia balik daripada kamera hela, kita pun pergi ke dia daging korban awak ni. Saya simpan baru ni. Tak apa. Jangan orang miskin ada depan mata tapi tak beri lagi. Beri lusa lah. Beri esok lah. Tak boleh kena beri lagi. Hak terakhir sekali boleh tak kita beri korban, daging korban ini sebagai upah. Ini jawab sama-sama ada ulama-ulama jawabnya tak boleh. Bagaimana yang dikatakan upah? Ada orang disilap faham. Dia beri korang supik satu plastik. Tiba-tiba hak ni satu plastik ni banyak sikit lagi. Dan ni hak ni mai. Hak ni hak tukang sembelih ni bagi dia. Bukan upah ni. Saja berinya. Jawabnya itulah upah. Upah tu. Upah tak mesti kita kata ini upah daging lah. Tak. Tapi kita melebihkan kerana meraihkan tugasnya menolong kita. Sama ada lapah atau sembelih. Jadi kita raihkan dia, jasa dia besar. Tukang sembelih korban kita, lembu kita pun lebih. Itu upah itu. Mana kalau orang lain sekilo, dia pun sekilo juga. Tapi bukan tak ada dasar upah. Kerana dia juga duduk dalam majlis tu, kita bagi. Lah ada lagi Pak Mak tukang sembelih, kita pun pergi ke dia. Sama sekilo dengan orang lain ya. Tiba-tiba siapa tanya Pak Mak tukang sembelih, 2 kilo. Jawabnya itulah upah, hukumnya haram. Kita ingat upah kak. Ni upah ni pasal sembelih tadi ya. Ni upah nak. Dah. Hal tu memang haram dah. Kita faham dah tu. Kemudiannya apabila kita sembelih korban, jangan kita pandai-pandai ambil bahagian-bahagian tertentu tanpa minta keizinan orang tuang punya masuk korban. Kerana ada sebahagian tukang sembelih atau tukang lapah, dia pandai-pandai. Lepas daripada sembelih, dia gerak tekak lembu, ibu dalam raga motosikal dia, bung itu. Ada gak jadi gitu dah. Dah tukang masuk 7 orang ni tengok, mana kepala lembu? Pak Mak ambil lah tadi. Itu kan belah kan? Lah, mu tukang sembelih je. Apa kepala lembu boleh kemung? Dia sama-sama gitu lah. Kalau ia sembelih lembu orang, dia nak kepala kan? Tak boleh. Hukumnya haram. Kalau makan, masuk api neraka. Jangan main. Kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh dengan sebab makan haram, masuk neraka. Tak boleh. Lepas tu kalau nak kena tanya. Kalau 7 orang masuk, 7 orang ni nak kepala. Kalau ada tambah saya nak. Tu cara dia. Nak ada belulang, kalau tambah saya nak. Tu. Nak ada ekor, kalau tambah saya nak. Tu cara dia. Ni kerak sudah ekor. Tak ada ekor lembu.
Si pandai laga motosikal Honda Kak dia. Oleh ada. Batu karang buat su ekor. Makan api neraka. Su api neraka lagi. Jangan main. Kena ngaji, tak ngaji bodoh Nah, dia kata dah kita buat sama-sama dah. Sama-sama memakan api neraka. Nak tahu malam-malam ada. Tak ada orang marah Tak ada seorang marah. Dah. Ulama tolong khabar. Kita tolong rakyat. Tak boleh kena orang lain kena pelepah hak dia. Bagian saya tambah ekor. Bagian saya tambah kepala. Tambah belaka 7 orang ni. Tambah belaka dah. Kalau gitu saya nak boleh tak? Nah. Kalau awak nak ambil 50 ya sudah. Kena bayar. Nah, umpama ni. Nah. Dah. Ni ada jenis gitu. Pala sakut pagoda. Molek-molek ada. Hak tukang masuk 7 orang tak kata apa pasal tukang semulai. Kalau nak lawan tukang semulai, golok ada pinggang. Silap hari pula kaki dari mampu kerah. Tak kata apa kan? Padahal bini rumah kabodah mari kita nak buat suk lidah mami tak sikit lidah lembu dengan dia. Ada lidah-lidah. Ni apabila tak ada ilmu, penuh jahat. Tolong royak dah. Ni ulama-ulama fatwa. Kita dah ada kau, kita tolong royak dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi mudah-mudahan kita harapkan korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Taala dan ibadat-ibadat yang lain diterima dan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shan syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi